For me, saya takkan macam 50-50 apa, tapi I suka dengan draft yang telah dikeluarkan Arkitora. Simple gameplay, nampak clear cut dan jelas apa yang mereka cuba lakukan. Untuk AC Sport, kena berhati-hati dengan apa yang mereka cuba nak lakukan di dalam game pertama ini. Kita akan lihat dan sama-sama saksikan musuh seteru di depan mata. Pedang dihunus, siap ditetak. Pasukan Harapan Rakyat Jelata bertarung demi kemenangan mutlak. Kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan perlawanan pasukan Harapan RRQ Tora berhadapan AC Esports. Lihat, dengan lebih awal, Super Yoshi akan bergerak lebih agresif sekarang ni untuk memberikan kesukaran sedikitlah kepada Imal. Tapi ini membuka ruang kepada Widi dan juga Izanami clearkan wave yang pertama terlebih dahulu pada awal-awal perlawanan ini. Tapi tidak mengapa kalau melihat Kim juga tidak menadah damage yang begitu tinggi. Jadi ini masih lagi keadaan yang seimbang. Bergantung pada Little One juga yang akan diberikan fokus nanti. Gunakan nyawa dengan agak banyak, tapi cukuplah sekadar untuk melakukan zone out ke atas pasukan RRQ Tora daripada mendapatkan Little One tersebut. Kalau RRQ Tora tak boleh bermain dengan agresif pada awal-awal perlawanan ini, mungkin waktu yang seterusnya mereka kena tunggu adalah Sky Piercer. Daripada Raf, daripada Granger ini dah aktif dan kemudianlah barulah mereka akan mencari kutipan kill untuk disalurkan kepada Raf agar dapat membina sedikit kekuatan damage mereka pada minit yang akan datang. Banyak rotasi yang dilaksanakan di Super Yoshi untuk meninjau kawasan jungle, memberikan informasi di manakah pergerakan Emal. Dan itu pastinya informasi yang boleh diguna pakai. Berhati-hati kepada bahagian side lane nanti. Untuk AC Esport nampaknya in terms of mid memang clear and move saja. Apa yang mereka cuba lakukan sekarang, dia cuba nak match up dengan pergerakan Super Yoshi juga supaya dia taklah terlampau bebas dekat bahagian mereka tersendiri. Sekali lagi Widi akan dikejar tapi tak dirasai lagi segala bentuk kesakitan ataupun damage yang telah pun dikeluarkan oleh Gary pada minit yang pertama ini. Turtle akan hidup kurang daripada 4 saat saja lagi. Kita lihat bagaimana setup mereka untuk Turtle yang pertama ini. Yang pertama mungkin bakal cuba untuk diambil dengan pantas oleh AC. Oh, tapi Zanami nyawa dikurangkan dengan cukup banyak. Malah di bahagian atas percubaan 1 lawan dengan 2. Momo terpaksa untuk gunakan flicker. Tapi Gary hilang banyak sangat nyawa dalam pertempuran 1 lawan 2 saja pun. Ya, dan ini memberikan ruang kepada Emal untuk mendapatkan turtle. Tapi lihat di bahagian hadapan Diren masih lagi cuba untuk buka map. Untuk Gary. Percubaan daripada Kim untuk memberikan poking damage. Tapi Emal sudah berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut. Namun tiada apa-apa yang menjadi kerugian buat pasukan RRQ Tora memandangkan mereka tidak satu pun ditumbangkan. Cumanya sekarang ini gerakan AC untuk mendapatkan keuntungan yang lebih lagi. Cuba untuk melakukan serba sedikit rusuhan. Tapi gagal untuk dilaksanakan. Tiada retribution, jadi itu yang menyukarkan keadaan untuk menculik kawasan jungle sebentar tadi. Cukup bercukup dengan turtle yang telah berjaya dimiliki di bahagian atas. Dan sepatutnya mereka reset dan juga cuba memberikan fokus. Memberikan bantuan kepada bahagian bawah, terutamanya untuk Arkitora. Raf seakan-akan menghadapi sikit sebanyak masalah menghadapi Kusei. Bila freezing juga dilaksanakan oleh Kusei mengakibatkan Raf terpaksa keluar dengan lebih jauh untuk mendapatkan sekurang-kurangnya beberapa minion saja, tapi menjadi lagi sukar. Adanya bantuan pula daripada rakan-rakan seperjuangan pada waktu yang sama. Lihat bagaimana AC Esport main dengan, mereka tahu mereka ada lead yang cukup baik dan mereka tidak ingin berikan ruang kepada RRQ Tora untuk menyamakan kedudukan mereka semula. Nampak macam Raf akan balas semula gerakan freeze tersebut, tapi Momo dah lakukan cutting lane agak awal sebelum turtle itu muncul lagi. Dia dah cuba untuk melakukan gerakan itu, tapi Gary level 6. Ya, terganggu. Ditinjau tanpa henti oleh Widi sebentar tadi. Tadi lupakan juga ditemani oleh Momo. Jadi itu yang membenarkan Emal ruang untuk mendapatkan kadar farm lebih pantas lagi. Kalau keadaan macam ni, even ada golden hour sekalipun daripada Super Yoshi tak memberikan impact sangat sebab damage tak wujud lagi. Untuk RRQ Tora masih lagi memerlukan bit more itemization, khususnya untuk Raf, khususnya untuk Gary pada waktu yang sama untuk memastikan gerakan golden hour itu dapat dimanfaatkan oleh Marcel Super Yoshi. Dan AC Esport pada waktu yang sama pun boleh bermain perlahan saja, tak perlu terburu-buru sebab dekat bahagian bawah Kusei farming dengan sangat-sangat baik, masih lagi melakukan gerakan freezing lane tersebut. Raf juga sama. Ya.
Saya mengatakan di mana untuk pasukan AC Sport menang daripada pelbagai lane buat ketika ini taklah dominasi, tetapi pada dalam situasi yang jauh lebih selesa berbanding dengan Arkitora. Turtle dimulakan. Tidak masalah. Izanami dah ada glowing one. Sekarang ni percubaan daripada Izanami untuk melakukan satu video Phoenix. Dalam waktu yang sama, Kim juga melaksanakan perkara yang sama. Tapi Kusei cuba untuk masuk memberikan serba sedikit damage. Gary dapatkan turtle. Tapi lihatlah bagaimana Gary berjaya untuk tarik 2 orang. Namun First Blood berjaya juga untuk didapatkan. Dairon juga berjaya untuk tumbangkan 2 kill untuk pasukan AC Sports. Baik apa yang dilaksanakan oleh AC Esports sebentar tadi. Walaupun Gary yang berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut, tapi tidak mengapa untuk AC Esports membiarkan saja perkara itu dilaksanakan. Kerana apa yang mereka boleh dapatkan adalah lebih banyak sekarang ini. Raf mungkin cuba untuk ditumbangkan, tapi masih lagi ada Subayoshi. Malah berjaya juga untuk Raf memberikan follow up. Tembakan bertubi-tubi. Widi dikejar. Widi akan cuba untuk ditumbangkan, tapi Widi berjaya melarikan diri. Widi still survive. Dah. Mati dah. Mati. Tapi by time itu yang dilaksanakan oleh Widi. Lihat dekat bahagian atas sekarang ini. Bagaimana Momo berjaya untuk memanfaatkan pergerakan Widi tersebut demi mendapatkan tarik di bahagian atas. Dekat bahagian bawah pula sekarang ni Kusei mengganas sedikit. Sedikit mengganas, tapi 2000 gold sudah pun dimiliki sebagai satu pendahuluan untuk AC Sports. Momo sudah berjaya untuk dapatkan sebuah menara dan gerakan untuk RRQ Tora tidak mengendahkan Uranus. Nampak seperti tak akan berlaku kerana Uranus ini akan hadir di mana-mana saja menghantui mereka dalam setiap pergerakan yang ingin mereka laksanakan. Tapi terpaksa sebab mereka perlu menyalurkan fokus mereka untuk memberikan bantuan kepada Raf di bahagian bawah goal lane mereka yang menerima tekanan daripada SCE Sport, terutamanya Widi bersama-sama dengan Kusei berada dalam situasi yang selesa sebentar tadi. RRQ Tora kena bersabar buat seketika walaupun ketinggalan gol sebanyak 2000, tapi in terms of kill taklah jauh sangat. Mana ECE Sport saya lagi mendahului dengan satu kutipan kill, tapi dengan kill yang mereka dapat dan juga turret atas tersebut, sekurang-kurangnya apa yang dimiliki oleh AC Sport adalah a bit of map control sekarang ini untuk memastikan turtle yang seterusnya dapat dimiliki oleh mereka. 4 ahli pasukan AC Sport telah bersiap sedia sekarang ini. Dairon kena berhati-hati, jangan ambil terlampau banyak damage sebelum memulakan teamfight ini. Ya, wave di bahagian atas juga telah pun ditolak. Situasi yang sesuai kepada AC Sport untuk memulakan turtle ini. Arkitora cuba untuk meninjau. Gary macam tak dapat apa posisi untuk masuk. Gary mungkin bakal dipegang oleh Momo, tapi lihat bagaimana Gary masih dapatkan turtle. Dan ditumbangkan, tapi Raf pula terkena golden hour ke arah Kusei. Subayoshi cuba terdapatkan Kusei. Gary melarikan diri, tapi Kusei mendapatkan double kill. Kusei mencari triple kill. Tetapi pemain-pemain pasukan RRQ Tora terus saja mundur satu persatu, meninggalkan kawasan turtle, meninggalkan kawasan menara di bahagian tengah. Malah satu persatu harta mereka dirampas habis-habisan. Okey, mereka tak ada jawapan langsung terhadap Uranus ini. Bebas melaksanakan zoning di bahagian hadapan. Di samping itu, ahli pasukan yang lain juga percuma untuk mendapatkan objektif resources di bahagian bawah. 3 menara auto turret telah pun lenyap bagi pasukan Arkitora pada minit yang ke-8. 4K goal lead daripada AC Sport dan nampak game plan mereka jelas. Biarkan RRQ Tora dapatkan turtle tersebut sebab mereka terpaksa korbankan begitu banyak sumber dan juga paling penting sekali adalah kedudukan mereka, kena keluarkan diri mereka untuk dekatkan diri ke atas turtle tersebut. Mudah pula untuk AC Esport yang lakukan gerakan balas demi mendapatkan kutipan kill dengan lebih banyak ke atas RRQ Tora. Dan sekali lagi Momo walaupun dikejar tak ada masalah. Ini adalah Uranus dengan consecration, dengan killing capability dia cukup besar dan RRQ Tora DPS tak cukup nak tumbangkan Uranus sekarang ini. Sekali Widi berada dalam posisi yang cukup memberikan keselamatan buat Kusei. Emal pula di gerakan yang berbeza, cuba untuk mendapatkan objektif yang dari kawasan atas. Namun gerakan itu dibatalkan pula oleh RRQ Tora. Raf dengan 0-1-1 KDA saja yang mendapatkan sebarang kill lagi pada waktu ini. Mereka RRQ Tora mula lupa cara untuk bermain sebagaimana mereka sering kali main permainan-permainan sebelumnya. I think dengan adanya Marsan ni nampak ruangan untuk mereka nak initiate team fight tu makin sukar pula pada waktu yang sama. Mungkin disebabkan satu lagi kedudukan EC Sport, mereka tak group up ramai-ramai, dan satu lagi adalah damage output tu. Walaupun dah ada Skypacer dekat Raf, tapi stacknya tak wujud sekarang ni. Jadi even if ada golden hour yang cantik sekalipun, belum tentu lagi target tu mati. Sebab tu Momo boleh masuk saja sekarang ni. Momo cuba untuk dicari.
saya rasa Gary paling-paling kena kaiting sikit dia punya skill. Sebab daripada tadi dia panggil kuda tu memang macam ni lah. Panggil kuda tu ajak pergi tempat lain. Tak ada buat apa-apa juga sekarang ni sebenarnya. Kita lihat bagaimana Izanami tak perlu curi mana-mana ultimate sekalipun. Dah boleh genggam Lord itu dengan mudah. Tapi itu sebab kena terima kasih kat Momo. Bagaimana dia boleh pancing hampir banyak skill set daripada Arkitora. Ya, mereka ada masalah yang lebih besar lagi di bahagian depan. Momo yang tak mampu untuk diselesaikan. Gary menadah damage. Usai sudah pun hadir bersama-sama dengan Widi. Gary masih lagi cukup kebal. Dan dalam waktu ini pemain-pemain RRQ Tora terkena pula stun daripada Izanami yang menggunakan Viria Phoenix tersebut ke atas pemain-pemain RRQ. Tapi kemar bagaimana? AC Esport, mereka sering kali cuba untuk membazirkan Phantom State daripada Gary sebelum adanya key moment yang terpaksa diambil seperti objektif ataupun pengambilan buff sebentar tadi. Menyebabkan Gary kalau dia nak meneruskan serangan balas juga tak mempunyai kekuatan pada tahap maksimal. Saya gemar apa yang dilakukan oleh Momo lah game ni sebenarnya. Sebab disebabkan dia pun banyak kali Phantom State itu dibazirkan dengan begitu saja. Malah sekali lagi, iaitu fokus diberikan ke atas Momo dan menyebabkan yang lain boleh laksanakan tugasan mereka dengan cukup cemerlang. Izanami boleh pilih skill set siapa yang dia nak curi. Kusir boleh free saja menggunakan Zaman Fall untuk mendapatkan turret ataupun letakkan dirinya dalam posisi yang paling baik sekali. Lord tiba di bahagian atas tapi adanya Holy Defense membantu untuk kita melaksanakan pertahanan. Masih lagi boleh mengambil nafas lega sebenarnya. Dan AC Sport kita boleh katakan berada dalam situasi yang cukup selesa. 8,000 gol ke hadapan pada minit yang ke-11. Snowball dah pun dah dicapai. Terutamanya kalau kita melihat perbezaan level jungler. Emal 15, Gary masih lagi 12. Tertekan daripada fasa awal game. Mana pasukan AC Esports dengan kelebihan yang cukup besar pada saat ini. Mereka, saya lihat, menugaskan Emas semata-mata untuk farming, dapatkan resources, dapatkan objektif. Okay. Walaupun dua turtle tak diberikan fokus tapi lebih ke arah, orang kata, fast farming, menangkan level, cuba untuk bergerak dengan pantas. Dia terpaksa untuk retrieve buff tersebut. Betapa terdesaknya, tak dapatkan farm. Izanami, nyawa rendah tapi tenang. Sekadar flicker saja yang dikeluarkan, nyawa masih lagi bertahan. Sayangnya tak dapatkan kutipan kill tersebut. Kalau Skyfacer stack tu ada satu sekali pun dah maybe cukup ni. 10 pun maybe cukup untuk dapatkan kill tu. Kim tak sanggup nak tekan jadi. Betul juga. Ya, Viria Phoenix disimpan terlebih dahulu tapi Kali ini percubaan. Okey, dah 2 flicker. Ini seakan-akan satu petanda bahawa RRQ boleh do something dekat Lord. Yep. Tapi adakah benar perkara tersebut? Harapan itu ada. Tapi pelaksanaan itu yang kita perlu persoalkan sekarang ini. Stack sudah pun 16 agak rendah sebenarnya. Ya, sebab dia maju kepada bahagian hadapan, terkena AoE pasif dia tak perlu memaksa untuk memukul. Dan itu yang menyebabkan tak mampu untuk mendapatkan efek yang lebih besar lagi. Tapi sekarang ini Widi dan juga Momo masing-masing tak mampu untuk di-burst oleh kita dengan begitu pantas. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Lord dimulakan. Ya. Tapi Super Yoshi, adakah gerakan yang lebih kurang sama akan dilaksanakan? Super Yoshi cuba untuk masuk pada bahagian backline. Super Yoshi dapatkan beberapa orang pemain mungkin. Tapi dengan Viria Phoenix yang sudah boleh tekan pemain-pemain pasukan RRQ Tora dalam satu masalah yang besar. Kerana Gary mungkin bakal berjaya untuk ditumbangkan. Super Yoshi belum tekan lagi Golden Hour tersebut sebenarnya. Gary berjaya untuk dijatuhkan. Super Yoshi hanya berlalu pergi saja tanpa melakukan sebarang setup, Din. Menggenggam Golden Hour itu terlampau lama. Menunggu saat apa pun saya kurang pasti sebenarnya. Saat yang paling sesuai pun tak dijumpai sekarang ini. Cubaan untuk masuk ke bahagian dalam. Zaman pos sudah pun dibuka. Kali ini mungkin waktu untuk penggunaan Golden Hour. Tapi momonya yang sangat-sangat rendah. Dan pemain-pemain pasukan AC Esports terus saja mengundurkan diri. Ini menunjukkan RRQ Tora punya problem adalah damage sekarang ni. Semuanya dapat larikan diri dengan nyawa yang sangat-sangat sedikit dengan penggunaan flicker. Dan juga ini impactnya apabila Granger tak dapatkan Skyfacer stack tersebut. Tak boleh nak jadi the finisher. Gerakan finishing tu tak ada daripada RRQ Tora sekarang ni. Ya, kalau dah ketinggalan 10,000 gol, sememangnya daripada sudut itemization, attack item dan juga defensive item musuh juga cukup-cukup berbeza. Itulah yang menyebabkan kenapa Momo Widi cukup-cukup selesa berada di bahagian hadapan, menadah membazirkan skill set daripada Q-Tora. Dan kalau mereka tak menyelesaikan masalah frontline musuh, mereka tak mampu untuk pergi kepada bahagian backline. Adakah Super Yoshi macam khawatir menggunakan Golden Hour tu
Rangkap rakan-rakan sendiri ke mana? Dan dia baling tiba-tiba. Adi kan dia dapatkan position untuk dapatkan Izanami dan Kusei. At least yang belakang boleh gas di depan. Golden Hour ni dia macam double edge sword tau. Benda yang boleh memanfaatkan tim anda ataupun benda yang boleh menjadi binasa juga untuk tim anda kalau dia letakkan di dalam kedudukan ataupun tempat yang tak sesuai sekarang ni. Cuma itulah cakap, even dapat Golden Hour yang kemas sekalipun, nampak tak beberapa kali tadi semua dapat larikan diri dengan Shadow Strike Valentina lah, double dash, ada flicker lah. Not too sure adakah Arkitora perlukan masa lagi untuk dapatkan itemization ataupun macam mana sekarang ni. Bagi saya, perlukan satu hero yang lebih efektif untuk melakukan front to back tu. Sebab dia punya front to back pun makan tahun. Adakah juga. disebabkan hero depan, okay, kali ni mungkin ada peluang. Cubaan terdapatkan satu, Widi. Tu je damage yang dikeluarkan. Alamak, Banyak juga, tapi itulah tak mencukupi lagi. Makan tahun lah cakap kan. Makan tahun. Mana? Nampak lagi effect dia. Masih lagi tak dirasai. Tu dah dah resell macam okay, berapa damage kau boleh bagi? Kita test. Okey tu je aku separuh je man. Jauh lagi. Sabar dulu. Image masih lagi belum cukup. Ini tak pakai flicker, tak masuk bush lagi pada waktu yang sama. Raf, mungkin nantikan Blade of Despair untuk disiapkan terlebih dahulu. Masih lagi dalam perjalanan. Damage belum pada tahap maksima. One-liner untuk AC Sport. Masih lagi selesa untuk melaksanakan zoning. Saya rasa inilah performa yang diharapkan oleh fans EC Sport ketika tim ini ditubuhkan. Lead yang besar. Kill tak besar tak apa, tapi tengok lead hampir 11k. Lead, kan? disiplin, dominate. Hari ni Kusei tiba-tiba nampak menyerlah. Betul. Kadang-kadang bila kita rasa Ambang-ambang tu kan. Di ambang-ambang rasa terancam tu, tak kali itulah kita akan rasa kita akan perform sebenarnya sebab khawatir dengan Tengok Kusei, Kusei. Gerakan nak menyerlah. Kusei nak membuktikan sesuatu. Malah Kusei pula kena tangkap. Tapi Ra berjaya untuk dijatuhkan juga. Kali ini Ra berjaya untuk dapat oleh Emma. Gary mungkin bakal menjadi satu masalah besar untuk pasukan Arkitora. Dan terus saja Kusei ditumbang oleh Dairan. Dairan cuba untuk bertahan, cuba untuk melompat. Tapi Emma berjaya juga untuk dapatkan kill. Hanya Kusei tertumbang untuk AC Sports. Dan Arkitora hanya ada Super Yoshi dan juga Kim saja pada waktu ini. Perlu bersiap sedia untuk melaksanakan pertahanan. Tekanan masih lagi akan diteruskan oleh Emal dan juga Widi di bahagian atas. Inverter threat ini akan dilenyapkan. Sekarang saya faham. Saya faham juga kenapa Marcel ni tak semudah itu saja nak dipakai. Betul. In terms of nak draft around Marcel ini pun Agak susah. Yalah, kita nampak bagaimana EC Sport mudah saja mereka mematahkan pergerakan Super Yoshi daripada bukan setakat late game ni, mana daripada early game juga. Dah. Cuba untuk berikan damage. Minion masuk daripada berbagai arah. Super Yoshi cuba untuk menghalang Emal daripada mendapatkan menarik bahagian bawah. Dairan sudah kembali ke dalam permainan 5 lawan dengan 5 sekarang ini. Period of Phoenix ditekan oleh Izanami untuk memberikan damage. Kan, tapi 11,000 gold lead. Apa yang boleh untuk kita sangkakan? Terus saja terkena. Satu lagi golden hour. Tembakan demi tembakan. Segalanya dilepaskan. Malah kali ini pergerakan yang dibalas semula oleh AC Sports. Rehearsal demi rehearsal. Bila serangan sebenar nak dimulakan oleh Arkitora ni sekarang? Separuh je nyawa Momo tu lenyap. Masalahnya dia rehearsal dekat dua hero yang kebal. Mungkin sebab itulah rehearsal kan, nak test power dekat hero kebal, berapa banyak damage yang dia orang boleh keluarkan. Sebab kalau hero kebal pun dah almost separuh hilang, mungkin hero yang tak kebal mati terus. Tapi tak nampak lagi golden hour itu dikenakan dekat Izanami ke, dekat Suyo ke. Tadi kat kursi dah cantik dah, tapi member backup ayatnya. I see. Alright, kita tengok. Masih lagi belum berakhir walaupun dari sudut data, statistik terlihat EC Sport mendominasi dengan sepenuhnya dengan map control yang begitu besar sekarang ini. RRQ Tora harus mencari ruang untuk mereka nak cuba stabilkan kedudukan. Kalau mereka hanya tunggu dan lihat, ini akan menjadi satu perkara yang kurang baik untuk RRQ Tora sekarang ini. Ya. Kalau nak lihat berdasarkan kemampuan untuk melaksanakan pertahanan, Arkitora mempunyai kawalan sisi, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan clearance wave. Tak punya masalah kalau tak ada yang terkorban. Okay. Sekarang 30 saat saja berbaki untuk Lord munculkan semula. Gerakan perbaiki lane mungkin agak sedikit sukar bagi Arkitora. Jadi Kusei dah nampak gerak agresif dia. Tak, saya nak sedarkan awak satu perkara. Kusei mati ke hidup tadi tu?
Mati kan. Dan melakukan flanking tu, saya rasa Widi yang ajak. Dia cakap, Mamat ni perform betul ni. Kusih aku ada idea. Kusih. Tapi to be fair, dalam situasi itu aku rasa that is a very good flank sebenarnya. Betul. Very good flank. Mereka dapat Sebut pasal flank. Mungkin ini bukanlah flank tapi ini gerakan. Oi. Gantai Oh, dah. Betul lah anak didik Sasa ni. Tapi Emma, tak Lepak nak je. keluar lagi. Ramadan Kau ni kan, tak kenalah. Dia masih nak bersembunyi di kawasan tersebut terlebih dahulu. Lot digunakan sebagai umpan untuk memanggil kita orang keluar. Gerakan inspirasi daripada haters ni saya rasa untuk Emma. Ada potensi split push ni. Ada potensi dan nampak macam potensi tu dah sampai. Mencari Ram. Emma! Kali ini pemain-pemain Sport terus maju ke depan. Satu persatu dirodok, satu persatu ditumbangkan. Emal terus saja menyembelih Kim. Berjaya untuk dapatkan satu lagi kill. Dan 4 orang tertumbang. Hanya ada Super Yoshi saja. Izanami juga menggunakan Golden Hour. Akan tetapi, Crystal dihancurkan. LC Sports mendapatkan game yang pertama. Kemas, bersih dan cukup cemerlang daripada Easy Sport. Dan that last moment tu, saya yakinlah itu adalah shot call daripada Widi yang kata, Emma kau relax je dulu. Green Jedi kita boleh dapat, confirm. Kita boleh umpan. Ya, daripada movement nak macam Emal lah. Sebab Tapi Widi kita kan keluar kan. sekali dengan Widi pun ada pergi juga. Ya. Widi sampai dulu. Kemudian barulah Emal datang melaksanakan follow up sebentar tadi. Walaupun bagaimanapun, ini tetap flank yang berjaya menyebabkan Akutora kehilangan poin yang pertama. Sampai dengan buku jawapan tersebut. Ya, drafting yang cukup selesa dipamerkan oleh Akutora. Pick off meta dipamerkan. Manakala AC Esport Protect the King akan menjadi tumpuan mereka yang utama dengan kursi yang perlu dilindungi. Satu drafting yang cukup stabil untuk kedua pasukan. Pertarungan pertama sudah pun dimiliki oleh pasukan AC. Kali ini kita akan masuk untuk pusingan yang kedua. Perlawanan di antara pasukan RR Akutora berhadapan AC Esports. Harus sekali game yang kedua dan dengan drafting yang berbeza pula untuk kedua-dua pasukan dengan harapan result yang berbeza, khususnya untuk RR Akutora nak menyamakan kedudukan mereka dengan dua mid yang lebih simple kombinasinya di antara Kalia dan juga Farsa ini. Tetapi AC Esport tidak akan membenarkan perkara itu dilaksanakan dengan mudah untuk Kim dan juga Super Yoshi. Ya, dan saya rasa ada lagi bantuan yang menyenangkan lagi tugasan mereka untuk melaksanakan pick-off. Dengan adanya Mountain Choker daripada Raf, informasi dah ada dah. Jadi informasi tersebut boleh saja digunakan pakai oleh Super Yoshi, Kim dan juga Gary untuk menjadi mangsa. Weapon Master untuk Raf. Ini akan jadi satu isu yang sangat pedih di bahagian late game. Itu pastinya perlu diperhatikan, tapi sabar sebentar. Di bahagian tengah, Gary cuba untuk melakukan satu gerakan ke arah Widi, namun gagal untuk memberikan poking yang secara penuh. Darren pula di kawasan yang berbeza terkena satu early ganking daripada Emal. Bayangkan, daripada purple buff, tiba-tiba rotate ke bahagian EXP jauh tu. Takkan boleh dibaca. Namun cukup baloi untuk Emal memberikan bantuan kepada Momo. ya, tetapi Gary juga hadir untuk mencolek jungle resources. Kurang-kurang jangan memperlahankan lagi kadar farming yang boleh dimiliki oleh Emal. Kalau kacau dia punya pair, saya rasa tak empatnya untuk Emal. Tapi dia suyo kan, dia tak ada kisah sangat. Tapi bolehlah untuk mencuba. Tapi mereka tak berminat nak cuba. Berminat, betul. 10 saat saja lagi menjadi tumpuan. Super Yoshi juga memperhatikan pergerakan Emal terlebih dahulu. Keadaan untuk kat bahagian Bulin seharusnya early game ini mereka tak akan participate banyak dalam team fight. Momo! One on one, Gary hilang! First blood untuk Momo! Tumbukan bertubi-tubi! Dilepaskan ke arah Dairan. Dan ini akan membuatkan first turtle milik Easy Sports. Datang nak kacau EXP, nak kacau Sora sebab nak menang Turtle. Kehilangan nyawa pula Turtle percuma untuk musuh. Disilap kalkulat, tadi betul-betul saya nampak Momo. Last minute dia dapat level 4. Menjadi masalah tersilap langkah pada minit-minit yang terawal ini membenarkan AC Sport berada dalam situasi yang lebih selesa lagi untuk meluaskan perbezaan ekonomi mereka. Permainan Sora EXP yang berbeza pula kita dapat lihatkan untuk match series kali ini. Dibandingkan dengan game sebelum ini, bagaimana Momo untuk mendapatkan kutipan kill yang pertama.
untuk pasukan EC Sport dan sekaligus menambahkan kedudukan ekonomi dengan pengambilan turtle yang mudah daripada Emal. Namun RRQ Tora again dengan mid duo mereka, Jerry, belum kita nampak lagi keberkesanannya harus start untuk cari pick-off yang memang macam kurang serap. Ha? Memang macam kurang serap. Sebab pick-off mereka masih lagi belum dilaksanakan. Yang cubaan untuk mendapatkan goal lead ataupun level lead pada fasa awal game sebentar tadi gagal. Terutamanya oleh Gary. Jadi ianya terbantut sedikit serangan mereka ataupun tempo agresif mereka. Tengok macam mana permainan daripada pasukan RRQ Tora yang kali ini dengan adanya hero pick-off seperti dikatakan oleh Karakuri, namun belum lagi menampilkan gerakan-gerakan pick-off yang proaktif. Dan satu lagi, siapa yang mereka nak menjadikan target pick-off yang dengan lebih mudah? Hussein mempunyai Purify, Izanami juga, Gatot Kaca agak kebal lah. Patut ada Guardian boleh keluar semula. Momo ada immune, Momo ada counter engage, Gatot Kaca ada counter engage, Suyo juga. Valentina pun boleh counter engage kalau dia dapat ultimate yang sesuai. Jadi idea untuk bermain dengan agresif, dapatkan pick-off, dapatkan kill, mungkin sedikit terganggu buat ketika ini untuk kita orang. Tapi kalau dia draft boleh lah. Sebab draft boleh bagi vision awal. Mungkin perancangan tu lebih rapi. Cumanya lambat lagi lah untuk draft juga turut hadir untuk memberikan bantuan dalam sudut rotasi. Dalam sudut damage boleh sekarang. Tapi dalam sudut melakukan rotasi 4-1 tu belum lagi waktu sekarang untuk draft. Tarikan daripada Izanami. Malah kali ini Momo yang cuba untuk cari. Momo jauh rendah flick. Kita terpaksa untuk pakai Raf. Cuba untuk memberikan sedikit bantuan. Tapi Subayoshi one last hit. Dan terus saja pulang kembali ke bahagian belakang. biar saja untuk mendapatkan kill tersebut. Masih lagi belum Gary berakhir. dapat macam tu je. Dari game awal tadi memang pemain ini menunjukkan retribution yang cemerlang dalam setiap turtle. On point. Retribution on point. Widih pun tak ditumbangkan juga dalam gerakan fractured daripada Gary sebentar tadi. Walau bagaimanapun, RRQ Tora masih lagi dalam perlawanan ini taklah ketinggalan nak jauh. Walau bagaimanapun juga kena step up lagi corak permainan mereka, khususnya dengan pick off potential mereka. Tadi kita duk sembang pasal Subayoshi harus lakukan gerakan, tapi kita nampak EC Sport yang mulakan gerakan terlebih dahulu melalui Izanami. Ia disebabkan Valentina boleh saja mencolek Tsunami Slam. Jadi yang nak memulakan pick off mungkin kita dapat melihat Subayoshi. Lagi sekali. Kenapa saya rasa macam pelik ya? Tapi kali ini dengan bantuan Emma, but still Tadi waktu saya nak pakai macam susah je nak tangkap Nolan ni pakai apa seorang. yang pressure sangat Momo ni 156 heart rate. Momo. Dia tengah carry kau-kau tu. 2 kill, 0 kematian, 0 assist. Aku suka kan dulu kita duk cakap Momo pemain yang tenang, relax dalam apa-apa situasi. Bila pun. tengok heart rate, tengok heart rate macam tak, expose kau ah. tak betul pula dia punya statement tu kan, nampak gayanya. Dia macam Mr. Nonchalant dia dah kena tarik macam ni. Kalau dia punya. Sebab dah kena expose lah sekarang ni. Okay, Momo masih lagi agresif pergerakan dia. Tak dapat ke? At least Gary retribution dia memang tetap akan on point. Tak macam tadi. tapi kalau lah dalam situasi ini di mana IQ Tora agak tertekan, kalau nak mereka bermain defensif juga tak punya masalah selagi adanya fasa untuk melaksanakan clearance wave, membeli masa kepada Raf untuk mendapatkan kadar farming yang membenarkan beliau untuk mencapai power spike, terutamanya dengan weapon master yang dimiliki. Kalau boleh mencapai perkara tersebut, boleh saja mendapatkan kemenangan dengan lebih mudah lagi. Terutamanya, mereka tak perlu nak risau sangat terhadap Kusir. Dengan adanya Feather Strike, boleh menghalang carry ini untuk memberikan impact lebih besar lagi. Ya, benar sekali. Sekarang ni kita lihat bagaimana RRQ Tora nampak lebih bersedia untuk prep for turtle yang seterusnya sekarang ni. Tapi kita lihat terlebih dahulu. Tarikan berjalan terlepas satu, namun Momo membalas semula dengan satu penggunaan. Shifting Skies, Toran cuba untuk lakukan satu stormbind, tubuhkan demi tubuhkan, dilepaskan. Tapi lihat bagaimana juga satu percubaan daripada Dairon untuk mendapatkan Momo. Subayoshi turun tumbangkan. Percubaan untuk AC Sport membalas semula gerakan daripada RRQ Tora. Dan membuahkan hasil untuk mendapatkan sekadar Roma saja. Dairon masih lagi cuba untuk maju ke depan. Sedikit demi sedikit. Tapi tak percaya untuk jumpai sasarannya. Saling tarik-menarik. Kiting ini dilaksanakan oleh AC Sports. Namun ianya mengakibatkan turtle akan diambil oleh RRQ Tora dengan mudah. Siren tak
ada sebarang masalah, tak akan ditumbangkan. Dengan gerakan beliau seketika tadi, nampaknya RRQ Tora berlawan sekarang ni untuk game yang kedua ini. Lead yang dimiliki oleh AC Sports banyak 1.2 ribu gol dah dikurangkan juga pada saat yang sama. Dah kurang sehingga 500 saja gol lead untuk AC Sports dan tak lama lagi dah seimbang pula sekarang ni. Ya, kita boleh katakan antara aspek yang membenarkan kita orang mendapatkan kemenangan total tadi adalah Jaren yang berjaya untuk melaksanakan zoning dengan agak mudah di bahagian hadapan. Itu antara perkara yang kita bincangkan adalah damage daripada AC Sport mencukupi atau tidak. Jawapannya adalah carry, iaitu Kusir. Tetapi Kusir tidak berada di hadapan Diren untuk meleburkan nyawa beliau sebentar tadi. Lihat sekarang ini untuk ACE Sport kena lebih berwaspada dengan gerak-geri mereka. Walaupun kalau mereka boleh mencuri Tsunami Slam tersebut, kena ingat di mana RRQ Tora ada cara untuk mengatasinya dengan adanya glue yang boleh memberhentikan pergerakan pasukan pihak lawan sekarang ini. Percubaan dengan satu tarikan berjaya untuk dapatkan seorang pemain. Akan tetapi Widi masih lagi cukup keras, cukup kebal. Avatar Guardian menyelamatkan diri daripada menjadi mangsa RRQ Tora. Tapi lihat bagaimana Momo cuba untuk melakukan satu shifting restoran ke bahagian dalam. Tetapi pemain-pemain RRQ Tora terus saja melarikan diri dengan sangat-sangat mudah. Very good macro gameplay daripada Jerry sekarang ni. Sedar yang teamfight itu tak ada apa-apa outcome, dia terus pergi ke bahagian bawah, kelak sedikit dengan harapan dia boleh mendapatkan tarik di bahagian bawah ini, tetapi tipenya Kusir sempat ataupun dapat tidak sempat untuk Kusir nak mempertahankan tarik tersebut. Malah dekat bahagian atas pun dikenakan tekanan yang sama apabila Raf boleh dapatkan tarik ini tanpa sebarang masalah. Wave control yang agak cantik daripada kita. Tetapi adakah akhirnya wave control cantik daripada kita ataupun AC Sport yang tak memberikan fokus untuk melaksanakan pertahanan? Satu boost possession yang baik bagi pendapat saya untuk RRQ Tora. Berjaya untuk mengakibatkan AC Sports. Memang tak ada laluan pun sebenarnya untuk lakukan pertahanan. Mereka perlu untuk berjaga-jaga kerana sekarang Lord sudah pun muncul. Mereka tak boleh untuk ambil apa-apa risiko yang terlalu besar untuk menggadaikan nyawa kerana sebarang pick off boleh untuk dilaksanakan. Widi dengan sudah pun ada Revetelas cuba untuk maju ke depan, cuba untuk mencari seorang mangsa. Tiada sebarang tarikan yang ingin dilakukan oleh Super Yoshi. Raf serta Kim bersiap sedia untuk melakukan sebarang pull up. Kali ini satu tarikan berjaya untuk dapatkan Widi. Widi ditumbangkan. Kalkulasi damage yang baik daripada RRQ Tora. 5 menentang dengan 4. AC Sports seakan-akan ingin mundurkan diri terlebih dahulu. Namun Izanami berada berhampiran. Tarikan daripada Izanami pula melakukan Tsunami Slam. Super Yoshi ditumbangkan. Saling berbalas-balas pick off. Saling berbalas-balas penculikan. Dan sekarang ini masing-masing pasukan tidak ingin meneruskan perlawanan. Reset semula. Keseimbangan daripada sudut jumlah tak memberikan kelebihan yang diingini. Tapi Emal bersama dengan Gary berebut purple buff dimiliki oleh Emal. Dan di bahagian tengah membenarkan zoning dilaksanakan. Menara masih lagi teguh berdiri. Mencuba. Satu lagi hit yang diperlukan, tapi dengan ketiadaan minion, Raf masih lagi mencuba. Hai, dapat juga. Dengan adanya Traceless, beliau boleh melaksanakan pergerakan tersebut dengan selamat sekarang ini. Tapi kita lihat bagaimana kedua-dua pasukan sangat memerlukan this one set of skill. Tsunami Slam tu yang cukup mahal sekarang ni. Sebab Tsunami Slam itu yang membenarkan mereka mulakan teamfight. Baik untuk AC Sport ataupun RRQ Tora. Ya, berkongsi skill set buat ketika ini. Kadar kill yang agak rendah. 11 minit, 4 kill untuk AC, 2 kill untuk RRQ Tora. Kedua-dua pasukan bermain dengan cukup berdisiplin. Mereka pantas untuk memilih ataupun melaksanakan decision making. Meneruskan teamfight ataupun tidak. Alright. Dansa di kawasan Lord ini telah pun dimulakan oleh kedua-dua pasukan. Lihat Widi kena berhati-hati, dia tak boleh nak repeat mistake yang sama Dia terlalu banyak damage sekarang ini. Namun nampak seperti Widi dalam satu masalah besar. Ditarik walaupun ada Revetelas, tapi Momo dengan satu penggunaan sistem restoran. Stop by dilepaskan. Tumbuhkan demi tumbuhkan. Maju ke hadapan. Izanami mendapatkan satu kill, tapi Izanami juga turut berjaya untuk dikorbankan. Emal cuba untuk maju ke depan. Gary dengan double kill, tapi dengan konsen berbeza. Lihat bagaimana Kusir menjadi mangsa. Percubaan daripada Dairan. Emal akan ditumbangkan juga oleh Raf. Pasukan RRQ Tora berjaya untuk dapatkan 4 orang pemain dan berjaya untuk bertahan dengan cukup baik walaupun serangan hampir saja dibalas oleh AC Sports. Pasti kenapa Emal target semula ke arah belakang instead of dia boleh bar je, dia boleh keluar saja daripada kawasan tersebut. Dan sekali lagi ingin saya katakan, Widi kena lebih berhati-hati, tak boleh terima banyak sangat damage seperti itu. Walaupun satu umpanan yang cantik dan follow yang cantik daripada Momo, walau bagaimanapun damage output
daripada arah Kitora disebabkan Gary masih lagi hidup dan disebabkan itulah mereka boleh teruskan team fight. Itulah kenapalah Isteri itu tak sama lagi nak question kenapa Imal pergi balik ke belakang tu. Ya, tapi kita juga ingat di mana Darren sebentar tadi berjaya untuk bertinggik di atas kursi. Menyebabkan kursi juga tak mampu untuk menyertai team fight. Terpaksa dipisahkan, terpaksa meninggalkan pasukan. Sekarang ni Lord milik Akitora. Berikan tepukan di bahagian atas untuk diberikan pertahanan oleh AC Sport. Tahanan yang diperlukan nampak seperti mudah saja. Gary sempat untuk hinggap sebentar sebelum terpaksa untuk keluar semula. Saya tak rasa ada mana-mana inhibitor yang bakal berjaya untuk dihancurkan. Kerana serangan daripada lane-lane yang dilakukan oleh pasukan Arkutora juga tidak begitu sempurna memadamkan. Ramai yang ditumpahkan sebelum serangan itu dilaksanakan. Dairen cuba untuk melakukan serangan. Akan tetapi lihat Dairen menyawa sangat rendah. Momo maju ke belakang depan dengan satu penggunaan Shifting Sky Torrent. Namun Gary ditangkap pula dengan satu Unbreakable. Momo membalas sedikit damage ke arah minion. Dan kali ini 5 pemain daripada kedua pasukan tahan dengan satu nyawa yang tak berapa banyak. Lebih lagi untuk arah Kitora. Saya gemar match up di antara dua-dua pasukan ini. right. Sangat intens sekarang ini. Saja berjaya untuk mendapatkan satu inhibitor turret. Sekurang-kurangnya mereka ada keuntungan. Dan yang baik adalah itu merupakan long lane untuk Lord seterusnya. Itu akan membenarkan mereka untuk bermain tarik tali dengan lebih mudah lagi. AC Sport pada minit yang ke-14 hanya satu menara saja yang mereka berjaya jatuhkan, iaitu di bahagian bawah. Selain daripada itu, segalanya telah pun di-run up oleh Akitora. Dua inhibitor turret masih lagi teguh berdiri untuk membantu mereka melaksanakan pertahanan, tetapi Berikan, tapi nyawa penuh. Nampak macam tak boleh. Widi masih lagi berjaya untuk bertahan. Lompatan dikeluarkan. Avatar Guardian menyelamatkan diri. Dan nampak dua kali apa yang Arkutora lakukan adalah jatuhkan nyawa Widi terlebih dahulu, baru lakukan tarikan. Dan ketika itulah baru mereka boleh dapatkan kill. Tapi kalau full health seperti itu, nampak sukar sedikit untuk mereka nak laksanakan perkara tersebut. Tapi sekarang ini dengan keadaan EOG, mereka boleh memaksa keadaan sekarang ini. Mencuba stun terkena standby. Malah kali ini Emal maju ke depan mencari satu persatu nyawa Arkutora. Gary di bahagian berbeza cuba untuk memberikan damage. Soboyoshi nyawa yang cukup rendah. Kuse maju ke depan. Round satu lawan satu dengan Kuse. Tapi stun daripada Emal berjaya untuk hinggap ke arah Dairen. Tapi lihat Gary cuba untuk mencari dan memburu nyawa Kuse. Namun Emal boleh mencubai. Terus saja fracture daripada Gary. The scary Gary memerangkap pasukan AC Sport, menyelamatkan keadaan. No retreat, no jungler, no lord untuk AC Sports. Apa yang dilakukan oleh Gary, tapi belum lagi. Satu kesilapan yang cukup besar untuk Gary. Gelap langkah di situ. Dah lakukan tugasan yang sukar dengan baik, iaitu mendapatkan kill ke atas Emal, tapi dia tak boleh nak menjaga kedudukan dia pula seketika tadi. Akibatkan dia pun terkorban pada waktu yang sama. Lord ingin dimulakan oleh AC Sport sekarang ni, boleh ataupun tidak. Saya rasa boleh untuk AC sebab Emal dah hidup dah sekarang ni. ya, mereka menang daripada sudut jumlah. Tapi Widi nyawa yang agak rendah. Momo maju ke bahagian hadapan. Percubaan daripada Arkutora untuk maju ke depan. Percubaan daripada Soboyoshi untuk menangkap seorang pemain. Tapi lihat bagaimana Momo terbuka bertubi-tubi. Momo jauh rendah. Dan Lord didapatkan oleh Emal. Wow, Momo! Kau gila ke Momo? Dengan nyawa yang dah sekarat seperti itu, sempat lagi tak lakukan shifting strike, dapat kill pula tu. Dia buat momen. Masih lagi memberikan peluang kepada ahli pasukannya untuk maju kepada bahagian hadapan. Kita lihat semula di dalam instant replay. Di sini Momo terus saja maju kepada bahagian hadapan. Immune. Dia sempat immune tu. Tak ada burning effect ke tadi kan. Nak terbakar sikit saja lagi nak terbakar. Tapi sempat untuk dia immune dan larikan diri. Dan dapatkan kutipan kill juga, membenarkan AC Sport. Dapatkan Lord ini yang sedang bara di bahagian bawah. Tapi seharusnya RR kita punya high ground defense kuat. Dengan adanya Kim, mereka boleh mempertahankan Lord ini. Ya, clearance wave sepatutnya mudah saja untuk dilaksanakan. SC Sport menyedari perkara tersebut, tak terlampau memaksa untuk mendapatkan inhibitor. Mereka tahu mereka kena perlahan menjatuhkan menara di kawasan luar terlebih dahulu. Tapi Gary sekarang ini, sesiapa saja yang berjumpa dengan Gary mungkin akan menerima satu... Oi, alamak. Janganlah pecahkan. Takkanlah pecahkan, betul tak? Takkanlah pecah. Nasib baik tak pecah.
Kalau pecah tu. Kalau pecah boleh berkawan dengan Dengan satu tim tu. Kalau pecah, Easy Esports advantage besar Mat. Sebab tu long lane untuk mereka sekarang ni. Lord akan muncul dekat bahagian atas. Kita akan memastikan overpowered minion yang akan berpihak kepada AC Esports. Tapi tidak mengapa, RRQ Tora dan juga AC Esports stabil lah sekarang ni. Kedudukan mereka siapa yang again tersilap langkah pada minit-minit 18 ni. Again late game punya waktu sekarang ni, all movement akan memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Satu kesilapan saja akan akibatkan pasukan tu tertewas sekarang ini. Tetapi dengan adanya Mountain Shulker daripada Raf, kita orang sepatutnya mempunyai sikit banyak kelebihan daripada sudut informasi di manakah positioning AC Esports sebelum kita orang nak melaksanakan serangan. tak sepatutnya mereka lakukan kesilapan-kesilapan makro lebih lagi macam mana Gary lakukan tadi. Sebab mereka ada Sun Shin. Dalam mana-mana posisi winning mereka boleh untuk satu langkah di hadapan apabila melakukan decision making di bahagian late game ini. Tapi Konsel Kim dengan satu reaksi pantas berjaya menggagalkan gerakan daripada Widi. Kalau tak sempat dia keluarkan second skill tu tadi, pastinya satu masalah besar untuk RRQ Tora. Kena Unbreakable memang tak boleh nak larikan diri kalau Widi berjaya untuk menangkap beliau sebentar tadi. Positioning Emal juga begitu jauh di bahagian belakang. Tidak mahu menjadi mangsa yang pertama. Membenarkan Widi dan juga Momo untuk membuka map di bahagian hadapan. Tapi Diwen juga melaksanakan tugasan untuk membuka map, memberikan informasi, melaksanakan zoning. AC Esports tak ingin mengambil risiko. Yang peritnya ataupun depends how you look at it lah. Sebab untuk tim RRQ Tora, mereka ada potensi untuk start that teamfight terlebih dahulu dengan penggunaan Kalia. Tapi bila kau berhadapan dengan again Valentina, the same thing yang kau boleh buat, AC Esports pun boleh lakukan sekarang ni. Sebab selalunya bila kita nampak komposisi line up, satu team ada a good way untuk start team fight dengan pick off potential dan opponent macam tak ada. Tapi sekarang ni dua-dua ada potensi yang sama. Sebut pasal potensi, tengok minimap sekarang ni. Menunggu waktu untuk Raf membuka Mountain Shulker. Dapatkan informasi itu sahaja untuk melaksanakan flank, melaksanakan ambush. Tetapi Emal juga meletakkan diri beliau dalam posisi yang cukup selamat. Emal buka Magic Sentry. Terkantoi posisinya. Long lane menang tu. Banyak minion wave tu sekarang ni. Ya. Saya rasa itu bukan percubaan terakhir daripada Super Yoshi dan juga Gary untuk melaksanakan sesuatu. Tapi kali ini percubaan yang sudah pun dilakukan daripada Momo dengan satu penggunaan Shifting Sky bersama-sama dengan Vika. Tapi kali ini satu tarikan berjatuh dapatkan Widi. Namun mereka bakal berbeza. Isan Amir ditumbangkan oleh Dairon. Widi ditumbangkan juga dan kali ini fracture daripada Gary. Satu win of nature ditekan oleh Kuse. Emal juga ditumbangkan oleh Ram. Dan ini akan membuatkan pemain-pemain AC Esports ditumbangkan satu persatu. Beribadah ditekan. Semua yang masuk. Kuse ditumbangkan. Wipe out. Dan RRQ Tora berjaya meratakan AC Esports kemenangan dan satu sama menjadi nyata. Inilah series yang menjanjikan kita 3 buah perlawanan. Dan ini merupakan satu kisah derby baharu kita dekat MPL Malaysia musim ke-17. Belum berakhir lagi. Masih lagi diteruskan di dalam perlawanan yang ketiga di antara AC Esports dan juga pemenang game yang kedua, RRQ Tora. Ya, melainkan daripada menara damage, tapi saya rasakan Raf akan menjadi satu masalah besar sekiranya di bahagian late game buat pasukan AC Esports. Kita saksikan tuan-tuan dan puan, perlawanan yang cukup sengit di antara dua pasukan debat ini. Perlawanan di antara RRQ Tora berhadapan AC Esports. Dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan, kedua-dua pasukan akan terus masuk ke dalam land of dawn. Ada aduh, kata boleh dapat. Tahu tak next match IPL apa, Din? Apa dia? Manchester City tu. Go. Katanya 4 piala, tinggal 2 je yang boleh dapat sekarang ni ya. Macam sikit lagi tak ada je tu. Sebabkan Arsenal kalah, ini code giveaway untuk anda semua. Jadi jangan lupa untuk redeem ganjaran yang cukup lumayan sekarang ni. Masuk semula ke dalam Land of Dawn untuk perlawanan terakhir kita, perlawanan penentuan kita di antara RRQ Tora berhadapan dengan AC Esports. Tadi awak nak cakap berbeza sedikit macam mana? Kenapa? Untuk Sebab Momo adalah EXP laner untuk AC Esports. faham. Jadi penggendong handalannya masih lagi ada. 4 hero ban
takkan tak membuktikan lagi bahawa hakikatnya Momo mampu memberi perubahan dalam permainan ini. Ya, pastinya akan menjadi gangguan yang cukup besar terutama dengan sisi immunity yang dimiliki oleh beliau. Cuma di mana kita kena ingat untuk AC Sport, Pak Sia sebagai pick yang terakhir sebentar tadi mampu untuk menadah damage di bahagian hadapan, terutamanya untuk memberikan gangguan yang besar terhadap Kimi. Damage Kimi mungkin tak mampu untuk tembus pada bahagian backline dengan selesa. Tapi kita juga kena lihat bagaimana pula dengan Cloud yang bagi pendapat saya bebas sebenarnya walaupun ada P5, walaupun ada Chow. Tapi masalahnya Momo macam diberikan fokus sangat ni. Dapat juga. Terpaksa untuk recall. Macam mana dapat? Imal Okey. Dapat juga tu tadi. Kali ni kita dapat berbeza sedikit cara Baksa Jungle ni bermain. Dia taklah semata-mata saja nak gunakan Baksa Chilinity ataupun terus bagi lakukan pelanggaran dengan serta-merta. Masih lagi memilih waktu yang sesuai, tak terburu-buru. Tak terlalu template lah orang kata. Benar sekali, memahami keadaan yang mungkin tak mengizinkan untuk dengan lebih agresif. Tapi Ralph sekarang ni Gary, kantoi ya? Kantoi ya? Mini tu layan dia. kena kot. Right. Momo akan sampai ni. Masih ada tiga juga kan untuk Momo. Percubaan daripada Widi. Ini maksud saya, Widi akan cuba untuk bergerak ke depan tapi masalahnya dia terus hilang. Satu penggunaan stun dan kena ke arah clone saja. Malah Gary cuba untuk melakukan imunisasi tapi kali ini satu final slice akan membuat game pemain-pemain AC Sport dalam bahaya. Izanami membalas sebentar tadi tetapi Aimal dengan nyawa yang cukup rendah terpaksa untuk pulang. Kim punya damage macam tak ada. Malah Kim yang kena. Kim akan hilang. Itulah functionnya Baksa dalam game ni. Sememangnya natural counter terhadap Kimi agak lama nak menjatuhkan Pak Sia sebentar tadi dan Emal pun dia duk menari kiri kanan, dia tahu di dalam perjalanan sebentar tadi. Dia macam nak terus tembak tapi kena baling shield tu pun sakit juga sekarang ni. Aku nak kena terus tembak, aku nak kena kocek pada waktu yang sama. Terlampau lama waktu yang diperlukan sempat untuk Widi tiba pada waktunya untuk mendapatkan kill pembalasan. Tetapi sebentar tadi playmaker untuk AC Sport Momo terus saja melompat. Sabar sebentar di bahagian tengah. Percubaan untuk dapatkan satu berjaya daripada Gary Subayoshi dengan satu stun ke arah Widi dengan cukup mudah. Dua kematian awal buat Widi. Dan kali ini tetap pertama untuk RR Kyutora tanpa sebarang percubaan. We might see a new combination dilahirkan pada game kali ini. Traction Pulse into Violet Requiem. Tarik beberapa orang terus melakukan satu lompatan. Itu boleh Tapi dilaksanakan. Space Migration dululah kan? Mana-mana pun boleh kalau tiba-tiba dapat ultimate Kimi yang cantik ke. Tapi kena Space Migration dulu Betul, kan? kena special migration dulu, benar. Ataupun tak payah lompat, direct yang masuk. Sikat. Mana-mana. Anyways, benda itu boleh dilaksanakan untuk daripada arah Kitora dan harus diwaspada oleh AC Sport sekarang ni. Khususnya untuk Widi sekarang ni berkali-kali ditangkap pada saat ini. Tenangan, cuba untuk lakukan. Tapi kau tak boleh tendang sebab tak ada follow up. Ya, kalau tendang pun tak ada burst damage yang mencukupi sebenarnya. Agak perlahan untuk menjatuhkan Super Yoshi. Kali masih nak tendang? Tak kan? Okay. Siap ada Vitalize lagi. Stand by. Glorious Fastway pun ada kalau kena tendang sekalipun masih lagi mampu untuk menambahkan nyawa Super Yoshi pada saat ini. Bagi saya mungkin lebih ke arah Glorious Fastway tu boleh buka ke arah AC nanti sebenarnya. Benar. Kau tenang aku lagi dekat. Untuk arah Kitora khususnya untuk Kim, this should be a Sky Pacer punya game untuk Kim barangkali untuk memastikan lebih potensi untuk dia nak dapatkan kutipan kill itu lagi tinggi bersama-sama juga dengan BMI dan juga Blazing Duet daripada Raf nanti. Tapi again itu mungkin akan berlaku apabila kita masuk dekat mid game itu. Kita juga kena ingat Kusei kali ini dalam pusingan ketiga berjaya untuk mendapatkan hero keselesaan beliau iaitu Harit. Mungkin mampu untuk berprestasi dengan lebih hebat lagi. Sedikit tekanan di bahagian tengah tapi tiada kematian tiada yang ditangkap. EXP lane tu beradu mekanik ni sekarang ni. Ya. Jauh ketinggalan daripada sudut level tadi 6 dengan 8. Crab demi crab Dairon dapat. Yang Momo cuma dapat Krusty Krab. Masih lagi cuba untuk dia nak namakan kedudukan dia sebab dia tahu dia pun kena step up daripada sudut corak permainan. Daripada sudut damage juga akan didatangi daripada lapu-lapu pada waktu yang sama. Kusei in terms of stepping up dengan hero comfort, dengan kita nampak tak dinafikan corak permainan dia menggunakan Haris cukup baik. Turtle hidup ditarik oleh Super Yoshi dengan lebih awal. Jerry juga telah pun tiba sekarang ini. Namun begitu Momo masih lagi bersembunyi, bersiap sedia untuk memberikan lock terhadap Gary sekali lagi. Ingat Turtle yang paling sampai. Gary terganggu. 5 lompat. AC patutnya ada satu impact. Tapi kali tenangan berjaya untuk dapatkan seorang pemain iaitu Kim. Kim masih terselamat. Malah RR Kyutora berjaya untuk membalikkan keadaan dengan Gary. Berjaya untuk dapatkan total. Tapi Gary juga berjaya untuk tumbang. Tapi Raf. Blazing duet from Raf.
besar. Izanami berjaya untuk dapatkan barisan sebentar tadi, tapi Emal tak akan berjaya untuk ditumbangkan. Momo dengan nyawa yang sangat-sangat rendah. Dairen berjaya untuk dapatkan kill. Malah Dairen dengan double kill untuk RRQ Tora. Mahal gerakan daripada RRQ Tora sebentar tadi. AC Esports yang cuba untuk memulakan team fight dengan WD dengan penggunaan Way of the Dragon-nya. Akan tetapi follow up daripada RRQ Tora berjaya untuk mematahkan pergerakan AC Esports di mana Kim sempat untuk loloskan diri dengan penggunaan flicker dia pada tepat waktunya. Dia flicker dengan pantas tetapi terus melepaskan traction pulse pada kawasan belakang menyebabkan kawasan serangan AC Sport menjadi kawasan bahaya, kawasan perangkap untuk AC Sport. Itu yang menyebabkan Akitora mampu untuk melaksanakan counter engage dengan lebih selesa. Momo harus lakukan sesuatu sekarang ini sebab antara playmaker juga untuk AC Sport adalah beliau. Manakala Imal hanya mampu untuk menadah badan saja. Damage over tu harus didatangi oleh Kusid dan juga Momo. Manakala untuk Izanami juga 0-2-3. Ini bukan KDA yang selalu kita dapat lihat daripada Izanami. Dan juga heart rate 122. Selalunya saya ingatkan ini lebih tenang. Tapi nampak gayanya tekanan itu dirasai sekarang ini. Ya. Kali ini pemain-pemain daripada pasukan RRQ Tora juga memberikan tekanan kepada AC Esports. Dan bagi saya, game kali ni, Gary punya Guinevere jauh lagi perform dari semalam. Semalam okey lah, tapi taklah seperform ni. Malam okey, hari ini better. Semalam menang pun comeback dengan Guinevere tu. Kali ni boleh kata owning the game. Widi, cuba mengelak, cuba menendang. Nak tendang clone ke? Tak dapat kan? Nyawa rendah. Satu stun. Akan cuba dilaksanakan ke arah Widi. Tapi Widi masih keselamatan. Tapi ini adalah Bangkok depan yang sudah dikombokan lagi dengan Valeri Queen berjaya juga dengan Alicia. Penggunaan blazing dua hilang dua orang pemain. Hilang Emal cukup lama tapi tetap akan jatuh jua. Satu kesilapan, cubaan untuk melaksanakan gerakan agresif daripada WD sebentar tadi tidak berjaya untuk menangkap Gary, menyebabkan AC Esports sebentar tadi Emal Izanami terkorban apabila cuba untuk memberikan bantuan. Lord yang percuma. Kali ini kita berada dalam situasi yang lebih selesa lagi. 4,000 gol ke hadapan pada minit yang ke-8. Walaupun game ini belum berakhir lagi, tapi saya harus puji bagaimana Coach Sasa, apa yang dikatakan benar, dia reset everything. In terms of drafting pun, kita nampak telah pun di reset sepenuhnya oleh Coach Sasa. Kali ini kita nampak RRQ Tora membawa masuk line up yang ada pelbagai cara untuk sama ada nak mulakan team fight ataupun kalau AC Esports yang silap langkah, kita ada pelbagai cara untuk menghukum mereka, baik daripada Super Yoshi gunakan high loss, lompatan daripada Gwyn ataupun sikatan daripada Dairen sekarang ini. Kim juga dapat menyiapkan Divine Glaive, jadi Baxia ini mungkin tak sekebal yang dijangka, mampu ditembusi, mampu dijatuhkan. DML juga perlu bermain dengan sedikit berhati-hati supaya tak terperangkap di bahagian hadapan. Mungkin boleh berputar untuk memasuki satu perlawanan, tetapi untuk kembali pulang mungkin lebih suka lagi. Ni game yang lebih kurang macam Vamos sebentar tadi, di mana apakah cara untuk anda nak lakukan comeback sekarang ini. Anda tak boleh bergantung harap kepada jungler anda daripada sudut damage. Anda kena bergantung harap kepada Kusi dan juga Momo sekarang ini. Dan di mana kita besar farming pun taklah begitu memberangsangkan. 6k gold lead untuk RRQ Tora. Kalau kita lihat daripada level pun ada perbezaan satu di antara Cloud dan juga Harith ini. Manakala untuk Momo level 10, Dairen dah level 12 juga. Saya nak katakan di mana mungkin moment perlu dicari oleh AC Sport. Tetapi ya, untuk hero yang lain, untuk pemain yang lain mungkin dapat, tetapi untuk menangkap Raf, itu yang menjadi masalah. Raf berada dalam situasi yang selesa, 2 kill, 0 kematian, 2 assist, masih lagi tak diganggu langsung. Dan kalau tak silap, saya dah pun menyiapkan Marksman Trinity item Untuk Raf. untuk Raf. Ya, 202 cukup selesa. Kecuali di bahagian lining tadi, berjaya juga untuk masuk dengan Blazing Duet dalam beberapa team fight yang baik. Dan inilah dia, itemization yang lengkap. Perlukan gol berpihak jauh untuk RRQ. Begitu juga dengan level pastinya. Perbezaan level, 2 level di antara kedua-dua jungler. Itu akan membuatkan Baxia ini susah betul nak menang retreat. Tengok Baxia daripada Jasgar pagi tadi. Pun susah nak menang retreat ini kan pula dengan kalah level macam ni. Benar sekali. Sekurang-kurangnya Baxia ini ada cubaan untuk tekan retribution, tapi tidak mengapa. Sekarang ini bagaimana Dairen
RGM antara salah satu item yang telah pun dilengkapkan oleh beliau. RGM sekarang ini. Oh ya, So, semua sekarang Pak Sia hari ini kalah kan? Betul. kalau game ini kalah, iyalah. Kita kena tengoklah terlebih dahulu kan. Konsisten ataupun tidak daripada prestasi hero. Tapi sekarang ini sememangnya SC Sport berada dalam situasi yang agak susah. Mereka kena menantikan IQ Tora untuk melaksanakan kes 8, tapi kita boleh katakan IQ Tora bermain dengan cukup cemerlang. Tak ada lopong ataupun lubang yang saya dapat lihat dekat sini daripada sudut gameplay mereka. Dari satu lagi perkara, in terms of drafting daripada Arkitora ni, tidak membenarkan Izanami nak curi ultimate yang yang ada impact yang besar sekarang ini dan juga ruang untuk dia nak lakukan perkara tersebut. Sekarang dia ada ultimate daripada Final Slash tersebut, tapi adakah beliau dapat momen untuk dia nak laksanakan pergerakan Final Slash tersebut? Conceal tidak membuahkan hasil kepada Widi sebentar tadi bersama dengan Kusir di bahagian atas. Tidak ada mangsa daripada serangan. Dia masih lagi bersembunyi. Bersiap sedia. Cubaan dah pakai Emal, seorang pemain sudah pun dikenakan tangkapan, tapi Momo cuba untuk lakukan tangkapan dekat bahagian belakang. Diangkatnya seorang pemain, Emal jauh rendah. Emal akan ditumbangkan, tapi Kusei juga cuba untuk dicari. Sobayoshi mencari kedudukan Kusei dengan alih satu lompatan. Momo melakukan stun, tapi dia adalah waktu yang sama. Widi dekat bahagian belakang jauh sana. Blazing 2 daripada Ram, sekadar untuk hadir ke kawasan Widi, di mana Widi berjaya untuk ditumbangkan dengan sangat-sangat mudah. 12-4. Roma dan Jungler ditumbangkan. Ini waktu Lord yang percuma untuk Arkitora. Pedih dan juga perit apabila Baxia anda dah mendadah damage yang agak lama juga sebenarnya untuk Arkitora nak menumbangkannya, tapi tak ada langsung sebarang tindak balas yang anda boleh lakukan ketika itu. Dapat kita lihat daripada instant replay sekarang ini. Lihat bagaimana Imal lama juga sebenarnya, tapi nak buat macam mana? Momo pun tak boleh nak pergi ke backline. Izanami pun tak boleh nak buat apa-apa sangat dengan final stage yang dia ada. Dan Kusei pun tak boleh masuk ke hadapan sebab siapa ada? Super Yoshi literally di hadapan muka beliau. Dia memberikan stun tanpa henti. Widi pergi pada bahagian belakang untuk menendang kepada Raf, tapi tak patut serangan. Percubaan untuk RRQ masuk ke dalam base pasukan AC Sports. Satu mudah pada serangan daripada Izanami membuatkan Raf tertumbang. Shutdown berjaya untuk dapat kali Momo. Standar ke dekat Hakim. Kusei juga berjaya untuk tertumbangkan lagi Ade. Kim dekat bahagian belakang masih kita selamat malah. Satu lagi pemain daripada AC Sports yang ditumbangkan. 2 orang terkorban untuk AC. Lord masih lagi ada, tapi 3 orang pemain saja berbaki. Di mana damage kekurangan untuk pasukan AC. Satu lagi stun, satu lagi final slash. Marsa kill untuk Dairan. Dan AC Sports dalam satu masalah yang cukup besar. Ini malapetaka buat AC Sports. Double kill untuk Dairan. Mencari kill yang seterusnya. Satu pemain terakhir. Dan akhirnya akan ditumbangkan Momo. Rata. Tuan-tuan dan puan-puan. Pengumuman RRQ Tora mencari lawan yang sepadan. Kemenangan demi kemenangan memberikan mereka kejayaan. 4 kemenangan telah pun berada di dalam tangan mereka. Dan kena ingat, kemenangan mereka masih lagi kadar 100%. Gameplay yang cukup cemerlang, reset yang begitu pantas walaupun menemui kekalahan pada hari ini sebentar tadi. Tanda tangan sajalah, memorandum. Tukarlah RRQ pusat itu ke sini. Dekat sinilah the true RRQ di Malaysia sekarang ini. Dengan win streak yang mereka rasai sekarang ini. AC Sport dah cuba sedaya upaya mereka. Akan tetapi jatuh juga ke tangan Raja segala Raja RRQ Tora.